Assalamualaikum, selamat pagi, selamat Hari Malaysia. Okay, pertama sekali, selamat pagi. Ucapan selamat pagi pada saya kan, selamat pagi lebih baik daripada good morning. Kenapa? Selamat, kita mengucapkan selamat kepada orang yang kita bercakap dengan selamat pagi. Tapi kalau good morning, itu ialah satu statement macam mengatakan, tengok pagi ni sangat baik, good morning. Kadang-kadang pagi tu hujan, kadang-kadang pagi tu sangat miserable kan, tapi masih nak cakap good morning. Jadi pada saya, salah satunya yang terbaik untuk bahasa Malaysia ialah selamat pagi. Sebab kita mengucapkan selamat. Katalah pagi tu hujan terrible kepada mereka yang naik motor nak pergi kerja, alamak susahnya, tapi kita ucapkan selamat kepada mereka. Selamat pagi, semoga anda selamat. Kalau good morning, taklah pagi tu hujan, member nak naik motor pergi kerja, kau ucap good morning, orang tu macam good, apa yang goodnya? Yalah, of course lah, memanglah pagi-pagi kita bangun tu dah memang good, because kita dah diberi satu peluang untuk hidup untuk satu hari lagi kan. Tapi yalah, be sensible lah kan. Okay, balik kepada Hari Malaysia. Okay, bila kita cakap selamat Hari Malaysia, hari ni Hari Malaysia, so apa yang kita kena buat? Contoh, kita ambil contoh lah, kalau kita kata hari jadi lah, so kita celebrate, kita meraihkan hari jadi seseorang. Jalan tak baik, sorry ya. So kita mengucapkan selamat hari jadi kepada seseorang, kita meraihkan dia, betul? Kita meraihkan dia, kita belikan kek untuk dia, kita belikan hadiah untuk dia. Tapi kalau Hari Malaysia, kita nak hadiahkan Malaysia apa? Satu benda lah, kita nak hadiahkan pasang bendera kat kereta pun kita dah tak amalkan lagi. Masa kecil-kecil dulu ni, pada saya dah umur 49 tahun, pada saya berumur daripada tadika sampailah ke sekolah rendah, sampai sekolah menengah sebenarnya, ada banyak tau, boleh kata semualah kereta atau motor akan pasang bendera dekat kereta dia orang. Dia pasang bendera sebab kita nak meraihkan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan. Kita appreciate lah, kita sayang Malaysia. Tapi sekarang kan, nak nampak satu bendera dekat kereta pun susah. Sedangkan kita yang nak pasang bendera ni pun kita rasa janggal sebab orang lain tak pasang, takkan kita nak pasang? Ini satu perangai orang Malaysia lah. Maknanya kalau ramai tak buat, kita tak payah buat. Ini kenyataan, sebab saya pun buat macam tu. Pada saya, kalau saya pasang kan, macam orang macam, kenapa dia ni pasang kan. Yang saya perasan lah rakyat Malaysia tak pasang bendera dekat kereta atau dekat rumah pada Hari Kebangsaan atau Hari Malaysia sejak daripada, kalau saya tak salah lah, saya tamat pengajian di college. Bila kita nak mencecah tahun 2000 lah, bila kita nak mencecah tahun 2000, saya perasan bendera semakin lama makin kurang pasang. Jadi kat mana silapnya? Setelah sekian lama daripada kita merdeka sampai ke tahun 2000 tu, pada pendapat saya, yang saya ingat, orang tak pasang bendera. Kat mana silap dia? Ada tak kawan-kawan yang mengkaji politik dekat sini? Sejak tahun 2000 sampai tahun sekarang 2021, terus tamat tak ada bendera apa. Kalau anda nampak kat belakang saya ni banyak kereta kan, tak ada pun satu bendera. Bukan kata mahal tau, RM2 pun boleh beli. Tapi kerana perasaan yang saya pun tak dapat nak terangkan kenapa. Sebenarnya kepada Hari Malaysia, kita kena berbakti lah. Macam saya hari ni, saya bekerja sebab satu ialah saya nak mencari rezeki. Sebenarnya benda ni saya boleh buat esok, tapi kerana
Hari ni hari Malaysia. Jadi apa kata saya berkhidmat? Okey, saya kena buat satu paperwork lah. Saya cerita kat anda lah, saya kena buat satu paperwork yang mencadangkan satu sebut harga lah, kan? Tapi sebut harga tu, kalau ada rezeki dapat, saya akan membekalkan satu sistem. Sorry nak reverse. Tu dia bunyi dia. InsyaAllah kalau saya ada rezeki, saya akan dapat membekalkan satu sistem kehadiran, laporan kehadiran yang menggunakan pengenalan muka lah, okey, kepada satu jabatan lah jadi bila saya membekalkan sistem ni kepada jabatan tu, jadi semua pekerja, semua kaki tangan akan kena guna muka untuk mendaftarkan kehadiran mereka, macam clocking in lah. Jadi kalau kita dah amalkan sistem ni nanti, jadi keberkatan tu adalah. Jadi semua kaki tangan akan datang tepat pada masanya. Kerana yalah, kalau kita guna punch card yang konvensional tu, faham-faham aje lah boleh kirim-kirim kan. Jadi kalau pakai muka ni, kita tak boleh kirim muka. Okey, jadi poin saya ialah, bila hari ni saya bekerja untuk berkhidmat kepada masyarakat, membekalkan sistem ni kalau ada rezeki. Dan saya rasa itu yang terbaik lah. Kalau kita pasang bendera pun, tapi kita hipokrit, kita tak ada jiwa apa itu. Pasang bendera, memang dekat banyak rekod Malaysia, bendera terpanjang, bendera terbesar, bendera buat daripada botol air, bendera merentang sungai. Baguslah, tapi kena ada pengisian kan. Maksudnya apa yang kita buat untuk Malaysia, sekurang-kurangnya ubah sikit lah. Contohnya macam menepati masa kan. Macam kat Malaysia ni, menepati masa macam satu keganjilan. Kadang-kadang jam mahal, jam beribu-ribu, tapi nak tepati masa susah sangat. Jadi ini salah satu daripada image Malaysia yang kita kena tunjuk kat orang luar lah. Saya ada kawan-kawan orang luar, mereka kata Malaysia, when it comes to keeping time, sucks. Macam kalau appointment, mesti nak lambat 10 minit, 5 minit. Bila call, kat mana kau? On the way. Tak pernah tepat tau. Pengalaman saya lah yang terburuk lah, pengalaman saya sendirilah. Okay, saya menunggu seseorang yang nak jadi murid saya. Konon-konon lah nak jadi murid sebab saya buat badut kan. Jadi saya nak ajar magic, kadang-kadang nak ajar belon kan. Saya datang 5 minit lebih awal daripada waktu yang dijanji. Tapi pelajar tu, student tu datang setengah jam, dekat 40 minit lewat. Patut tak cikgu tunggu anak murid? Jadi tu yang saya dah give up. Saya dah tak nak ngetel dengan siapa-siapa dah. Dengan kawan-kawan yang tak pandai menepati masa, saya tak nak mengetel lah, mengopi. Lagipun sekarang pandemik kan. Kalau kita dine in, kita ada isu, ada risiko untuk mendapatkan COVID kan. Jadi bagus jugalah, tak payah nak ngetel, tak payah ngopi lah. Tapi saya ada kawan-kawan yang pandai tepati masa. Ya, ada juga yang daripada azali memang mereka dah tepati masa. Ada juga yang bila mereka dah kawan dengan saya dan mereka hormat saya punya etika menepati masa, mereka datang tepat masa. Tapi yang memang menyampah dengan saya tak boleh buat apa lah. Macam contoh lah, Rosli, ada orang panggil Leo lah. Leo tu apa benda lah, 10 minit pun lambat pun tak boleh. 10 minit tapi bawah 10 minit okey lah. Tapi kalau setengah jam tak patut lah kan. Okay, anyway, saya nak cakap apalah hari ni ialah hari Malaysia. Jadi kita buat sesuatu lah untuk Malaysia, bukan setakat nak pasang bendera lah kan. Pertama sekali, saya nak cari satu sarapan Malaysia. Sebelum saya mula kerja saya dekat pejabat, kita cari sarapan Malaysia, made in Malaysia. Jom. Makanan kat Malaysia ni tak payah mahal-mahal, murah-murah pun sedap. Macam kari pak putar ni kan,
Tu special loh. Kenapa dia buat putar? Sebab walaupun panas atau sejuk, dia masih rangup lagi. Okey, apa inti dia? Yang ini kari kentang dengan telur. Dia punya sedap. Ini kan dekat mana tau? Shell Taman Gaya, JB. Oh, kalau dia sampai je panas-panas, memang bukan kata orang Melayu pun, orang Cina pun beratur nak beli. Tak kari lah. Kalau yang besar ni kari, kalau yang kecil sardin. Jadi walaupun katanya kalau sejuk pun rangup kan, tapi panas-panas ni makan lagi sedap. Tengok tu inti dia penuh puas. Memang dia ada pencetak dia lah rasa, sebab semua standard je nampak. Next kita ada nasi lemak lah. Okay, nasi lemak ni saya beli kan, nak reserve untuk nanti makan tengah hari lah. Jadi tak payah nak keluar-keluar lagi kan. Lawan pula dengan kopi bawa dari rumah. Itu kopi janda, kopi duda, kopi goyang, kopi loncat ke tak sedap. Yang sedap ialah bini buat kopi bawakan kita macam ni. Alangkah nikmatnya. Okay, kita tengok nasi lemak kita apa dalam dia. Inilah betul-betul nasi lemak nama dia. Ada daun pisang sikit. Mungkin kata sikit ni, daun pisang banyak ni. So dalam dia nasi, sambal dan bertumis lah. Ikan bilis, kacang goreng, telur lah. Huyuh, sedap. Oh, mari makan. Bismillah. Jadi nak cerita pasal dine-in ni kan. Dine-in ni kerajaan benarkan sebab ekonomi. Okay, dia tak nak nanti pengusaha restoran susah tutup kedai kan. Tapi tak semestinya dia benarkan dine-in tu keadaan selamat. Tak selamat. Bila kita nak makan, kita buka mask, so orang lain yang makan kat situ semua bercakap-cakap kan, kadang-kadang bersin. So dia punya virus tu akan terbang sebab dia airborne kan. Dia masuklah hidung kita. Minta dielakkan kan. Tapi cakap ni, nasi lemak ni sedap oi. Dekat Shell Taman Gaya jangan lupa. Banyak juga nasi dia. Nampak? Sambal sedap. Banyak. Ikan bilis pun bolehlah, sedapnya ikan bilis yang baik lah. So balik kepada isu kita tadi, kalau boleh kita beli makanan, kita masih beli kan. So restoran tu masih dapat pendapatan. Kita bawa lah balik. Macam saya dekat office, makan lah. Tak payah risau. Selamat. Nak makan dalam kereta pun selamat sebenarnya, sebab kereta ada HEPA filter kan. So gitulah kerajaan ni. Kita kena sangka baik, sebab kat Malaysia ada 32 juta rakyat. Ada 32 juta teori, 32 juta ideologi. So kalau kerajaan nak ikut yang mana? Ada yang kata saya nak buka kedai sebab nanti tak makan, tak ada perniagaan. So kerajaan benarkan dine-in. Tapi ada pula sebilangan daripada 32 juta tu kata, bahayalah, kenapa nak buka? Bahaya. So bila kita fikir bahaya, ekonomi kita terjejas. Betul tak? So saya faham. Jadi kerajaan ni bukan senang, nak fikir semua segi. Okay? Jadi mereka dalam tekanan, sebab tu gaji mereka banyak. Okay? Kita pun tahulah, kalau kita Google secara purata gaji-gaji menteri di negara di seluruh dunia, kita pun dapat agak lah. Kerana apa? Kerana apa? Kerana mereka menerima tekanan yang banyak setiap hari. Nak fikir itu, nak fikir ini. Jadi kita sebagai rakyat ni kena jaga diri sendirilah. Okay? Virus yang COVID ni, yang terlalu serius macam ni, kita tak pernah hadapi. Tak ada siapa pun yang expert sebenarnya dalam
menangani virus ni. So kerajaan mana yang handle pun akan menerima tekanan nak fikir semua segi, betul tak? Jadi kita ni bantulah sikit, bantu diri sendiri. Kalau ada sebarang risiko ramai orang, jangan pergi. Pantai Peranginan dah buka, tapi kalau kita dah memandu sampai ke sana, kita tengok ramai orang, kita pusing balik kan? Kita janganlah turut serta meramaikan lagi kan, merewangkan lagi. Nanti COVID bertambah lagi dia punya statistik, siapa susah? Kita juga. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh bekerja, tak boleh berniaga, susah kan? So sangka baik dan jaga diri. Itu saja teman-teman. Uncle nak makan lah, menikmati nasi lemak yang sedap ni. Sekali lagi dari Shell Taman Gaya, Johor Bahru. Sedap oi. Okay guys, kita jumpa lagi di lain masa dengan Uncle Celoteh. Kalau tengok ada viewer ramai, Uncle akan buat lagi lah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.